A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 93. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas ayat 91 dan 92. Ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullahu haqqa qadrih idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzala alkitaba allazi jaa'a bihi Musa nuran wa huda linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Maksud dia, dan tidaklah mereka kenal Allah dengan sebenar-benar, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungannya. Ketika mana mereka berkata Allah tidak pernah menurunkan kepada manusia apa-apa ayat. Jawablah kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menurunkan kitab yang telah dibawa oleh Nabi Musa AS sebagai nur dan sebagai petunjuk kepada manusia? Kamu menjadikannya kertas-kertas yang tercatat dan kamu sembunyikannya serta kamu zahirkan yang banyak kamu sembunyikan, dan kamu diberi ilmu apa yang kamu tidak ketahui, begitu juga bapa-bapa kamu. Katalah wahai Muhammad, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian biarkan mereka dalam kebatilan mereka, mereka bermain. Okey, pengajarannya yang pertama, punca manusia tidak beriman kepada Allah, punca manusia tidak beriman kepada Allah dan kepada akhirat ialah mereka tidak mengenali Allah dengan arti kata yang sebenar. Iaitu ramai yang mengaku beriman dengan Allah, tapi mereka tidak mengagungkan Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, orang-orang kafir akan mendakwa sesuatu yang mereka sendiri tahu ia adalah tidak betul. Kerana kebatilan
tidak boleh ditegakkan dengan apa cara sekalipun. Yang ketiga, ilmu yang paling penting dan utama bagi manusia ialah apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kerana hanya kedua-dua sumber itu sahaja yang akan memperkenalkan manusia kepada Tuhannya dan kepada syurga yang kekal abadi. Yang keempat. Yang keempat. Dunia adalah mainan dan sendagurau. Dunia adalah mainan dan sendagurau. Maka sesiapa yang hidupnya bermatlamatkan dunia, dia sebenarnya sedang bermain. Dengan perkara yang tidak memberi faedah kepadanya. Baik di dunia maupun di akhirat. Okey, habis ya. Ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Maksudnya, ini adalah kitab yang kami turunkannya penuh kebaikan yang banyak, dan ia membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Fungsi utama ialah agar engkau memberi peringatan dengan kitab ini kepada semua penduduk Mekah dan sekitarnya. Dan orang-orang yang beriman dengan hari akhirat pasti dia akan beriman dengan Al-Quran, dan mereka sentiasa menjaga solat mereka. Okey, pengajaran pertama, hanya Al-Quran sahaja yang boleh memberi keberkatan dan kebaikan yang banyak serta berterusan kepada manusia. Yang kedua, semakin manusia berpegang pada ajaran Al-Quran, semakin berkat hidupnya dan semakin dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan utama Al-Quran diturunkan ialah untuk memberi peringatan kepada semua manusia
tentang tujuan manusia diciptakan, iaitu untuk beribadat hanya kepada Allah. Dan manusia akan dibalas atas setiap perbuatannya. Sekiranya baik, dibalas surga. Sekiranya buruk, dibalas neraka. Yang keempat, Al-Quran adalah untuk semua jenis manusia. Tanpa mengira bangsa, peringkat umur, dan di mana dia tinggal. Yang keempat. Yang kelima, sesiapa yang beriman dengan Al-Quran pasti dia beriman dengan hari akhirat. Dan sesiapa yang tidak beriman dengan Al-Quran pasti dia tidak beriman dengan hari akhirat. Yang keenam, yang terakhir, ibadat yang paling utama dan terpenting bagi orang yang beriman ialah solat yang sentiasa dilakukan tepat pada waktunya dan dilakukan dengan penuh khusyuk. Okey, habis ha? Kita sambut ada buah raya seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 93 kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah menolak dakwaan orang-orang musyrikin Mekah yang menuduh. Apa tuduhan mereka? Ayat yang lepas. Apa tuduhan orang-orang musyrikin Mekah? Tidak ada petanda. Ya? Tidak ada petanda. Tidak ada petanda pada Daripada Tuhan. Yang mana Allah tak pernah menurunkan menurunkan kitab. apa-apa kitab. Jadi Allah nak cerita itu dakwaan bahawa mereka, dan buktinya apa dia? Allah bagi hujah bahawa sebenarnya mereka sendiri percaya ada kitab yang Allah turunkan pada Nabi, iaitu Taurat kepada Nabi Musa dan juga kitab-kitab yang lain. Okey, ayat hari ini Allah nak cerita tentang hukum mereka yang bercakap bohong kepada Allah.
Bercakap bohong, mana ayat yang lepas dia kata apa? Allah tak turunkan apa-apa. Itu berbohong atas nama Tuhan. Okey, ayat hari ini Allah nak beritahu apa hukum berbohong atas nama Tuhan. Okey, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Waman dan man, siapa azlam, bukan zalim, paling siapa paling zalim, mimman iftara, dari orang yang iftara, mereka-reka iftara, iftira, mereka-reka ikhtilaq, yang mereka-reka ala Allah, ke atas Allah, kaziba, pendustaan. Apa yang Allah nak beritahu ni? Macam ada soalan kan, siapa yang paling zalim? Zalim di sini paling jahat lah daripada orang yang bercakap bohong atas nama Allah. Sebenarnya Allah bukan nak tanya, tapi Allah nak beritahu, iaitu tidak ada seorang yang lebih zalim daripada orang yang mengatakan apa yang Allah tak kata. Inilah, kalau ada 1 juta yang zalim, di antara 1 juta yang paling zalim ialah yang mengatakan apa yang Allah tidak kata. Allah turun Al-Quran, dia kata Allah tak turunkan. Allah tidak ada anak, dia kata Allah ada anak. Ini orang yang paling jahat. Kita tahu tak hukum berdusta atas nama Rasulullah? Apa hukum dia? Berdusta atas nama Rasulullah. Sediakan tempat dia. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja, iaitu dia kata qala Rasulullah, tapi Nabi tak kata pun, hadis palsu, hadis dhaif kan, Nabi tak kata pun, maka Nabi kata dia sediakan tempat khasnya di neraka, confirm masuk neraka. Apa jenayahnya? Kata apa yang Nabi tak kata. Itu kata pada apa yang Nabi tak kata, yang ni kata pada Tuhan kepada Rasulullah, lagi zalim. Sebab tu Allah kata siapa lagi yang paling zalim? Inilah. Orang Islam yang kata macam tu, itu kafir. Allah kata paling zalim, dia tak kata jatuh kafir. Mungkin kafir, mungkin tak. Tengok apa yang dia cakap, dalam keadaan sedar ataupun tak. Okey. Berlaku tak di kalangan kita, masyarakat Islam kita, mereka berkata apa yang Allah tak kata. Kita tengok dia solat, dia orang Islam, kadang-kadang dia mengajar, tapi dia juga termasuk orang yang mengatakan apa yang Allah tak kata. Ada tak? Contoh? Bid'ah. Bid'ah. Macam mana tu? Bid'ah bukan Allah katakan, Nabi kata. Dia kata Nabi buat kan, ataupun dia kata tak salah. Tapi itu lebih pada Allah ke kepada Rasulullah? Tapi sebenarnya kata ulama, siapa yang mengatakan benda ni boleh lakukan sedangkan tidak ada dalil daripada hadis ke Quran, sebenarnya dia juga mengatakan apa yang Allah tak kata. Sebab semua sunnah Nabi adalah daripada Allah. Kalau kamu kata ini boleh buat, sedangkan Nabi pun tak kata, Allah pun tak kata, sebenarnya kamu mengatakan pada Allah yang Allah tak kata. Dia adalah paling zalim. Dari sudut ilmiah, sekiranya datang satu, kita sepatutnya mencari bukti untuk membenarkan sesuatu itu ataupun memalsukan sesuatu itu.
dari sudut metodologi. Maksud saya datang satu hadis yang kita tak tahu mana usul dia. Sebenarnya sebagai orang Islam, kita sepatutnya mencari dalil untuk membenarkan benda tu atau mencari. Tak. Dia macam ni. Dalam Islam, kita cari dalil dulu. Cari dalil dulu, baru kita keluarkan hukum daripada dalil tu. Itu kaedah yang betul. Tapi kebanyakan orang Islam sekarang, dia buat amalan dulu, baru dia cari dalil nak mengesahkan yang dia buat tu betul. Itu kaedah yang salah. Sebab dia punya confusion dia dekat Nabi tak larang pun. Faham tak? Kita tidak memikirkan bahawa Nabi ada buat ke? Nabi tak larang, makna apa tu? Adakah Nabi tak larang bermakna kita boleh buat? Kalau semua yang Nabi tak larang, banyaklah. Betul tak? Kita boleh tak tambah solat 5 waktu jadi 6 waktu? Boleh tak? Tapi ada tak dalil Nabi larang? Tambahlah. Sebenarnya dari sudut pendidikan ialah Tahlil baca Yasin malam Ahad. Ada tak larangan? Bacalah malam Ahad. Kenapa malam Jumaat aja? Apa lagi? So, maknanya dari sudut pemikiran ialah kita mengikut apa yang Nabi buat, bukan mengatakan bahawa Nabi tak larang pun macam tu lah. Maknanya kita sebenar bila Nabi datang dan bila Nabi wafat, agama dah lengkap. Lengkap apa makna? Iaitu tak perlu tambah dan tak perlu buat yang baru, walaupun Nabi tak buat. Sebab benda dah lengkap. Kalau kita buat lagi, mana agama yang Nabi tinggal tu belum lengkap. Okey, cuba buka surah An-Nahlu ayat 116. An-Nahlu 116. Apa mula ayat dia? Betul ke 116? Cuba baca. Wala taqulu lima tasifu al-sina al-kaziba haza halalun wa haza haramun. Apa dia? Litaftaru ala Allahi kaziba. Innal ladzina yaftaruna la yu'minun. Makhraj tak jelas. Yu'fikun. Yuflihun. Telinga saya ada masalah hari ini. Okey, cuba terjemah. Wala taquluna, jangan kamu ucap, jangan kamu kata lima tasifu, bagi apa yang disifatkan oleh lidah-lidah kamu itu adalah dusta. Jangan cakap macam mana ni, haza halal, ini halal, pada benda itu haram. Wa haza haram, ini adalah haram, pada dia adalah halal. Jangan cakap. Ini antara bentuk berdusta atas nama Allah. Allah tak kata haram, kita kata haram. Allah tak kata halal, kita kata halal. Kemudian semua tu kamu lakukan untuk apa? Litaftaru, supaya kamu taftaru iftara, supaya kamu mereka-reka ke atas Allah pendustaan. Kemudian Allah beritahu sesungguhnya orang yang mereka-reka ke atas Allah pendustaan, mereka ni pasti tak akan berjaya, tak akan selamat di akhirat besok. Yuflihu makna dia tak mungkin masuk surga dan
pasti akan masuk neraka. Dosanya ialah sebab itulah bila orang tanya kita apa-apa masalah, jangan cepat menjawab. Boleh ke tak ni? Boleh, tanpa kita ada ilmu ataupun ada dalil. Kalau tak tahu, jawab wallahu alam. Imam Malik ditanya soalan 40 soalan, tapi dia jawab lebih kurang 6 soalan saja. 34 lagi lebih kurang dia jawab wallahu a'lam. Jadi yang orang tanya, kamu ni imam yang besar, macam mana banyak soalan kamu tak boleh jawab? Dia kata, aku tak malu sebab malaikat pernah berkata kepada Allah. Apa kata malaikat bila Allah membongkarkan sebenarnya malaikat ni tak tahu pun. Kan bila Allah kata nak lantik Adam sebagai khalifah, malaikat macam bukan bantah, tapi macam tak setujulah. Kemudian Allah kata apa? Inni a'lamu ma ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Bila Allah dedahkan, apa bukti malaikat tak tahu yang Allah tahu? Allah bagi tahu beberapa ilmu kepada Adam. Kemudian Allah tanya malaikat, kamu tahu tak nama-nama yang aku ajar pada Adam? Malaikat jawab apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat berkata, maha suci engkau, la ilma lana, kami sebenarnya tidak ada ilmu kecuali apa yang engkau ajar pada kami. Jadi tanya malaikat tak tahu. Tengok, kamu sendiri tak tahu macam mana nak jadi khalifah. Okey. Tapi kenapa ada soalan daripada malaikat tu yang mengatakan manusia akan buat kerosakan di muka bumi? Ini pendapat ahli tafsir lah. Sebab malaikat kan sebelum tu dah ada jin. Jin ni perangai dia macam manusia, ada akal, ada nafsu, kan? Malaikat hanya ada akal, nafsu tak ada. Jadi malaikat tak pernah buat benda yang tak baik. Tapi jin, bila apa-apa saja makhluk, bila ada akal, ada nafsu, dia akan buat benda yang tak baik. Jadi malaikat kias, manusia yang tak dicipta oleh Allah, perangainya sama dengan jin, bahkan lebih teruk pada jin. Okey. Betul. Itu kaedah. Kaedah yang dibuat oleh ulama. Semua ibadat ni adalah haram. Tak boleh buat apa-apa kecuali ada dalil kata boleh, boleh buat. Okey, cuba buka satu lagi surah Al-A'raf ayat 33 ke? Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Okey, surah Al-A'raf ayat 33. Cuba tengok. Qul. Terjemah qul. Katakanlah wahai Muhammad, bagi tahu. Bagi tahu apa? Innama, sesungguhnya hanyalah harrama rabbi. Bagi tahu pada umat kamu bahawa Tuhanku hanya mengharamkan apa dia? Al-fawahish, perbuatan keji. Jadi Islam tak akan mengharamkan benda yang baik. Kalau Islam haram, benda tu keji. Ma zahara, sama ada yang zahir
Wa minha daripadanya wa ma batan. Apa makna zahir? Nyata. Contoh Nampak. perbuatan keji kita nampaklah, rasuah kan, mencuri, merompak. Yang batin, perbuatan keji yang Allah haramkan tapi batin. Riak, syirik, tak nampak kan? Semua tu Allah haramkan. Sebab apa? Dia fawahish, perbuatan keji. Wa an tusyriku billah. Dan Allah juga mengharamkan agar jangan kamu mensyirikkan Allah. Malam yunazzil bi sultana. Apa yang Allah tidak turunkan, sultan tu makna dalil. Apa yang Allah tak turunkan dalil, jangan kamu mengharamkan. Kemudian last sekali, wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun. Dan juga Allah haramkan kamu berkata terhadap Allah apa yang kamu tak tahu. Ni kata ulama, kata ahli tafsir, termasuklah yang suka menukarkan ataupun mentakwilkan sifat-sifat Allah. Contoh dalam Quran, Allah kata yadullah, tangan Allah kan. Ada orang tukar. Dia tukar apa? Kepada apa? Kuasa kan. Dari mana kamu tahu itu makna dia kuasa? Dari mana kamu tahu? Ada Allah beritahu? Tak. Ada Rasulullah beritahu? Tak. Ada sahabat beritahu? Tak. Ada Imam Syafi'i beritahu? Tak. Mana kamu berkata apa yang kamu sebenarnya tak tahu? Termasuk. Faham tak? Muka Allah kan. Allah sebut dalam Quran muka. Tapi sebab dia takut bila sebut muka menyerupai manusia, dia pun tukar makna. Apa makna dia? Kalau muka apa makna dia? Dia tukar redha Allah. Okey, kamu terjemah muka kepada redha. Dari mana kamu dapat ilmu tu? Siapa beritahu? Nabi? Bukan. Para sahabat? Bukan. Jadi sebenarnya kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ada. Dan tengok Allah sebut ni selepas apa ni? Berkata ke atas Allah apa yang kamu tidak ketahui selepas apa ni? Syirik. Mana Allah nak beritahu apa ni? Perbuatan ni juga boleh membawa kepada syirik. Okey. Benda ni sensitif. Tapi boleh merosakkan akidah. Kalau kita tukar makna yang Allah sebut dalam Quran, boleh merosakkan akidah. Iaitu satu jenayah kita telah lakukan. Kita bercakap tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Jadi kalau Allah sebut muka-mukalah, tapi muka yang selayak bagi Allah dan tak mungkin sama dengan muka makhluk. Yes. Apa masalah? Boleh? Okey. Jadi termasuklah juga tadi saya sebut buat benda-benda yang bukan sunnah Nabi. Okey, kemudian atau qala, dia berkata, uha telah diwahyukan ilayya kepadaku, walam yuha, dan tidak diwahyukan kepadanya. Apa maksud ni? Ini juga antara perbuatan yang paling zalim, iaitu dia mendakwa Allah mewahyu kepadaku dan tidak diwahyukan kepadanya, iaitu kepada Nabi Muhammad. Ayat ni sebenarnya turun pada siapa? Ada pendapat mengatakan kepada yang mendakwa kenabian, seperti Musailamah Al-Kazzab, Al-Aswad Al-Ansi, Tulaihah. Mereka ni mendakwa mereka adalah Nabi. Bila mereka mendakwa Nabi, apa makna? Mereka dakwa wahyu turun pada mereka, bukan pada Nabi Muhammad. Itu berlaku pada zaman Rasulullah. Tapi zaman kita ada tak yang mengaku Nabi? Bila dia mengaku Nabi, makna secara tak langsung dia mendakwa wahyu turun padanya. Betul? Kat Malaysia ada? Ada. Duduk kat mana? Kat mana Nabi Harun?
Ada kat Pahang dulu kan, yang mengaku Nabi. Tuhan Harun. Ha? Oh, tu Tuhan Harun. Tuhan Harun. Oh, Tapi tak ada yang Melayu di Malaysia. Rasul Melayu apa? Rasul Melayu kan? Ha? Rasul Kahar. Sekarang mana dia? Allahuakbar. Oh. Mungkin Yang ada dulu Tuhan Harun kat Pahang kan, itu mengaku Tuhan. Lepas tu bila pihak berkuasa cari dia, dia lari ke Johor. Kenapa lari, kan kamu Tuhan kan? Ustaz, ayat ni macam perbandingan ni Ustaz. Ayat ni. Banding satu. Perbandingan apa? Dia kata yang mana lagi zalim? Antara yang mereka-reka dusta atas nama Allah ataupun yang mengatakan. Tak, bukan. Ayat ni Allah nak beri kenyataan, tapi dalam bentuk mencabar. Macam saya cabar pelajar semua. Siapa yang lebih tahu daripada saya? Sebenarnya saya nak begitu apa tu? Saya lebih tahu semua. Contohlah, contoh. Saya nak begitu, saya paling tahu semua ni, tapi saya buat seolah dalam bentuk cabaran. Siapa lebih tahu daripada saya? Cabar itu menjadikan orang tu lemah, tak boleh nak jawab. Jadi Allah tanya, siapa lagi yang lebih zalim daripada ini? Kita jawab apa? Tak ada. Inilah paling zalim. Kemudian Allah bagi contoh, yang paling zalim apa dia? Satu, yang mendakwa dia adalah Nabi. Wahyu turun kepadanya dan tidak diwahyukan kepada Muhammad syai'un, sedikit pun. Dia Musailamah Al-Kazzab, ini mendakwa Nabi ni. Zaman itu wujud masa zaman Rasul atau masa zaman Abu Bakar? Ada kata zaman Nabi, ada kata zaman Abu Bakar. Dia mula dari zaman Nabi, tapi akhirnya dia mati zaman Abu Bakar. Al-Aswad Al-Ansi, Tulaihah, ini yang mengaku Nabi ni. Ramai. Dan lagi ramai apa? Yang lagi ramai apa dah? Dia tak mengaku Nabi dan tak ikut Nabi. Itu lagi ramai. Abdullah bin Sa'ad Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, dia penulis wahyu Nabi. Bila Nabi kata innahu kana sami'an aliman, dia tukar innahu kana aliman hakima. Jadi ada satu ketika Nabi baca ayat daripada surah Al-Mu'minun tentang ciptaan manusia. Dia pun sebut fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nabi kata tulis. Dia pun perasan, rupa-rupa tu wahyu turun pada dia, bukan pada Nabi. Dia sebut spontan, tapi kebetulan ayat tu yang Allah nak sebut ayat tu lah. Maka dia pun mengaku dia adalah Nabi. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Tapi akhirnya dia bertaubat. Ada 4-5 orang lah. Yang ni 2 orang ni, 3 orang ni, 2 orang Musailamah dengan Al-Aswad, dia mati dalam kekafiran. Itu zaman apa berlaku tu? Zaman Rasulullah ada kat depan mata dia. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku Nabi dalam keadaan Nabi tak ada, biasa tak? Biasalah. Orang menentang Nabi dalam keadaan Nabi tak ada, biasa kan? Sebab depan-depan Nabi pun orang menentang. Okey, kemudian waman qala, dan ini contoh. Dia sebenarnya Allah nak bagi contoh yang paling zalim ni. Ada 3 kat sini. Orang yang paling zalim. Contohlah. Pertama apa dia? Iftara ala Allah kaziba. Mereka-reka pembohongan. Yang tak halal dia kata halal, yang tak haram dia kata satu. Yang kedua, yang mengaku wahyu turun padanya ataupun mengaku Nabi. Ini yang ketiga, yang paling zalim. Dan siapa yang berkata saunzilu, aku akan turunkan misla seperti ma anzalallah, apa yang telah diturunkan Allah. Ini mengaku apa pula ni?
Ini dia mengaku Tuhan lah. Ini sama Tuhan kan. Dia kata dia tak mengaku Tuhan, tapi dia kata aku boleh turun ayat Al-Quran sebagaimana Allah turun pada Muhammad. Dia tak mengaku Tuhan, tapi macam lah, macam. Satu level lah. Ada pendapat mengatakan ini ayat turun pada An-Nadhr bin Al-Haris, salah seorang pembesar Quraisy. Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Cuba tengok Al-Anfal 31. Al-Anfal 31. Wa iza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna in haza asatirul awwalin. Surah apa ni? Ayat. Okey, cuba terjemah. Wa iza, dan apabila tutla, dibaca alaihim, kepada mereka siapa ni? Orang musyrikin Mekah. Ayatuna, ayat-ayat kami. Jadi ayat Quran dibaca tak pada orang kafir Mekah? Sampai tak mesej dakwah kepada mereka? Sampai. Qalu, apa reaksi mereka? Mereka berkata, qad sami'na, kami dah dengar. Lau nasya'u, lau, jikalau, kami dah dengar, dan jikalau nasya'u, kami nak, lakulna, pasti kami akan kata misla haza, sama seperti ayat Quran. Boleh faham? Kami dah dengar ayat Quran yang diturun pada Muhammad tu, tapi kalau kami nak cakap macam tu pun boleh je, tak ada masalah. Faham tak? Ni. Kami akan turun seperti apa yang Allah turunkan. Dakwaan mereka ni bohong ke tak? Dan mereka tahu tak mereka ni berbohong? Tapi kenapa dakwah juga? Mereka tahu mereka cakap bohong, tapi kenapa mereka masih nak mendakwa benda yang bohong? Provok. Nak provok. Macam Apa dah? Satu, dia tak ada hujah. Dia tak ada hujah nak lawan Al-Quran ataupun Nabi Muhammad. Dia tak ada hujah. Bila tak ada hujah, dia akan mendakwa macam-macam dakwaan bohong. Yang kedua, target dia apa dah? Target dia orang-orang yang cetek ilmu. Orang yang cetek ilmu ni bila dengar, betul juga kan? Tapi orang yang berilmu, macam hujah yang tolak yang saya cakap tu lah kan. Tengok kajian ilmiah panjang lebar, rupa-rupanya hadis dhaif jiddan kan. Kalau orang jahil dia kata apa? Oh bagus ni, ilmiah panjang kan. Tapi rupa-rupanya kosong. Jadi target dia siapa? Orang awam. Janji dia kat kitab. Ada dalil Quran, nombor hadis pun tak ada, darjah hadis pun tak ada. Orang awam bukan nak tengok tu, dia tengok panjang ni, ada dalil ni, mesti betul. Jadi orang kafir pun sama. Kami boleh cakap sebagaimana apa yang Allah turun pada Nabi Muhammad. Ayat ni ada ahli tafsir mengatakan turun pada siapa? An-Nadhr bin Al-Haris, salah seorang pembesar Quraisy. Dia kata apa ni? Tidaklah Quran kecuali asatir. Apa makna asatir? Asatir jamak, kalau mufrad usturah. Cerita dongeng awalin orang awal, orang dahulu. Apa maksud dia? Ajal apa maksud dia?
Dia kata Quran ni cerita dongeng. Apa maksud tu? Cerita dongeng ada faedah tak? Ada pengajaran. Jadi tak payah baca lah. Sebab cerita dongeng. Macam cerita Abu Nawas, cerita apa lagi Mak Jenin kan? Ada pengajaran tak? Tak ada. Ha? Ada pengajaran apa dia? Itu kalau nak ambil pengajaran tu, bacalah cerita lain. Ha? Buang masa je. Okey. Tak, masa zaman Rasulullah tu wahyu diturun disampaikan tak? Ada tak satu golongan atau kelompok yang seolah-olah nak meniru, maksudnya kau ada Quran ni, aku ada juga ni ayat-ayat yang daripada Tuhan aku. Dia nak mencabar. Ada ni lah ni. Maknanya dia orang pun ada menulis juga lah. Ada. Okay. Ada apa dia? Musailamah Al-Kazzab. Ada seorang sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud jumpa dia. Dia kata Musailamah Al-Kazzab ni mendakwa wahyu turun pada dia. Jadi dia mendakwa dia Nabi. Jadi antara wahyu yang kononnya dia dakwa turun pada dia apa dah? At-tahinati tahnan wal khabizati khubzan. Dua ayat dia. Lepas tu kata Abdullah bin Mas'ud, kamu tahu bahawa aku tahu bahawa kamu berbohong. Dia tahu dia berbohong, dia tahu pun orang lain tahu bahawa dia adalah berbohong. Sebab sangat beza ayat Quran dengan ayat manusia. Okey. Ada dalam surah Al-Mutaffifin Allah kata wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bila dia baca ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka kata itu cerita dongeng. Maksud dia tak payah baca sebab tak ada pengajaran. Okey. Orang Melayu kita pernah tak mendakwa Quran cerita dongeng? Pernah tak? Siapa ni? Cakap ada bukti, ada hadis sahih ke, ada dhaif ke? Tak ada tak orang Melayu mengatakan Quran adalah cerita dongeng? Tak pernah dengar kan? Oh, itu terpencil lah. Rasanya tak adalah. Sebab dia mengaku beriman kan, dan dia tahu kalau cakap macam tu boleh terkeluar daripada Islam. Tapi dari segi praktikal je, ramai orang Islam menganggap Quran cerita dongeng dari segi praktikal. Apa mana cerita dongeng? Tak ada pengajaran. Bila tak ada pengajaran, tak perlu faham. Yang perlu ialah betulkan tajwid, makhraj, khatam. Betul? Tadabbur tak payah. Jadi seolah secara tak langsung dia kata tak ada pengajaran pun sebab tu aku tak nak tadabbur. Boleh faham? Secara tak langsung. Kalau cerita dalam Quran penuh dengan hikmah, penuh dengan pengajaran, pergilah tadabbur. Bila kamu tak nak, seolah Quran tu macam tidak ada apa-apa pengajaran. Okey. Mungkin dia orang rasa bukan pasal tak ada pengajaran. Dia orang macam baca tak faham pun dapat pahala dan dapat rahmat. Dan barokah dia walaupun tak faham, sebab itu dia baca Quran ni. Bukan pasal dia orang rasa tak ada makna. Tak ada tak kitab-kitab apa-apa pun. Apa-apa kitab kat dunia ni, baca tak faham dapat berkat. Sebut pada saya satu kitab je. Macam matematik kan, buku matematik tak faham tapi dapat berkat, ada. Baca buku sains tak faham tapi lulus, ada. Buku yang dalam bab dunia pun kena faham baru dapat lulus, baru dapat ijazah kan. Ini Quran daripada Tuhan, takkanlah tak perlu faham. Takkanlah Tuhan cakap sia-sia, tak masuk akal, tak logik kan. Kemudian Quran ni akan bawa kita ke mana? Ke syurga. Takkanlah dengan nak masuk syurga hanya dengan baca tanpa faham, tanpa amal boleh masuk syurga. Tak semudah itu. Okey. Kemudian Allah kata apa? Sekarang Allah beritahu apa akibat orang yang paling zalim kat dunia ni. 3 jenis pertama, dia mengatakan yang dusta pada Allah, termasuklah pada Nabi. Yang Allah tak cakap, yang Nabi tak cakap, dia kata Allah cakap dan Nabi cakap. Yang kedua, dia mendakwa wahyu turun padanya. Yang ketiga,
Dia boleh buat ayat. Dia boleh buat ayat seperti ayat Quran. Sedangkan Allah pernah tak cabar orang kafir, buatlah satu surah yang paling pendek sama seperti Al-Quran, dan panggillah pembantu-pembantu kamu yang hebat. Mereka mampu tak? Allah dah cabar dan terbukti mereka tak mampu. Okey, balasan mereka di akhirat besok pada walau dan jikalau tara, engkau melihat. Engkau ni siapa? Siapa engkau ni? Tak, Tara ni seorang, Nabi Muhammad. Dan sebenarnya bila Allah tuju cakap pada Nabi, sebenarnya tuju pada semua umat dia, termasuklah kita. Allah kata, dan jikalau engkau melihat iziz zalimuna, ketika mana az-zalimuna, orang-orang zalim. Orang zalim di sini apa maksud? Yang tiga tadi tu. Yang tiga satu. Tapi zalim yang paling besar syirik pada Allah. Ada dalil? Apa dia? Zalim yang paling besar syirik kan? Dalil Surah Luqman ayat. Nombor ayat tak ingat ayat? Ayat yang bila orang berkata kepada anak dia syirik adalah. Yalah, bacalah ayat tu. Oh, tak ingat. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, inna syirka la zulmun azim. Tengok, Luqman dipilih oleh Allah, walaupun dia bukan Nabi, walaupun dia bukan orang hebat, tapi Allah pilih dia, dinamakan surah Luqman. Sebab apa? Sebab dia mendidik anaknya daripada kecil lagi supaya kenal Tuhan dan jangan mensyirikkan Allah. Ini kehebatan Luqman. Kenapa dia kata jangan syirik? Sebab syirik itu la zulmun, pasti satu kezaliman yang azim, yang paling besar. Luqman ni zaman Nabi Hud kan? Tak tahu, tak disebut. Oh, tak disebut. Tak disebut. Allah tak sebut tu makna tak penting. Okey. Jikalau engkau melihat orang-orang yang zalim yang paling besar syirik, dan juga termasuk zalim ni, yang paling-paling zalim ni, fi ghamaratil maut, dalam ghamarat apa dia? Ghamarat ni taghtiyah, tutupan ataupun asyiddah. Dia terjemah apa tu? Syiddah tu penderitaan, dalam keseksaan, al-maut, kematian. Ini balasan awal kepada orang yang paling zalim. Bila ni? Berita nak mati. Jadi Allah kata, kalau kamu lihat puak-puak ni yang paling zalim ni, bagaimana mereka menghadapi kematian, wal malaikah, dan para malaikat basitu. Basitu apa makna? Basitu ni asalnya menghulurkan tangan. Tapi dalam ayat ni maksud dia ialah membuat sesuatu yang menyakitkan. Sebagaimana kisah anak Nabi Adam. Siapa yang jahat tu? Qabil ke Habil? Yang jahat Qabil ke Habil? Bila dia nak bunuh adik dia kan, apa ayat yang dia kata? Bila dia nak bunuh adik dia yang baik ni, dia kata apa? La in basatta ilayya yadaka, kalau kamu hulurkan tangan engkau untuk membunuh aku. Jadi basatta di situ maksud menghulur tangan untuk buat benda yang jahat. Surah Al-Maidah ayat 17 lah. Cuba tengok. Ada Surah Al-Maidah.
Bukan, la in basatta ilayya yadaka. 13 ke 31? 28. Apa dia Allah kata? La in basatta ilayya yadaka taqtulani ma ana bibasit ilaika liaqtulak. Ini akhafullaha Rabbal Alamin. Okey. Bila korban Qabil tak diterima kan, maka dia nak bunuh adik dia. Bila nak bunuh, apa kata adik dia? Orang nak bunuh dia, apa kata dia? La in basatta, sekiranya engkau hulurkan tangan. Ni daripada perkataan basata ni. Bas itu sama basata. Sekiranya engkau menghulur tangan ilayya kepadaku, tangan engkau kepadaku, litaqtulani, untuk kamu membunuh aku. Ma ana bibasitin, aku tak akan hulurkan tanganku untuk membunuh engkau. Sebab apa? Kita boleh tak pertahankan diri orang nak bunuh kita? Boleh kan? Tapi dia kata aku tak nak. Sebab apa? Inni akhafullah. Ini darjah yang paling tinggi lah. Sebab tu orang maki kita, jawapannya sama. Kamu maki apa pun, aku tak nak maki kamu. Sebab aku takut pada Allah. Biar orang maki kita. Kalau orang maki kita, kita pun maki dia, kita dengan dia 2 kali 5. Okey. Wal malaikah, para malaikat, bas itu dia terjemah apa tu? Dia terjemah pukul terus, menghulur, lebih tepat menghulur. Tapi menghulur untuk buat benda yang tak baiklah ataupun yang menyakitkan. Menghulur aidiyahum, tangan-tangan mereka. Tangan siapa ni? Tangan malaikat. Ini Allah nak bagi tu proses. Siapa yang zalim, bila nak mati, inilah keadaan dia. Apa dia? Malaikat akan hulurkan tangan untuk cabut nyawa orang kafir. Kemudian kata malaikat, akhriju, keluarkan anfusakum, diri-diri kamu ataupun nyawa-nyawa kamu, roh-roh kamu. Al-yaum, hari ini. Ini ayat lain. Okey. Ayat ni Allah tak sebut detail lah bagaimana roh orang kafir dicabut. Tapi Allah sebut detail dalam surah Muhammad ayat 27. Cuba buka surah Muhammad ayat 27. (27) kan? Betul? Apa dia? Fakaifa iza tawaffat humul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Situ je. Okey. Cuba tengok maksud dia. Fakaifa, maka kaifa apa dia? Bagaimana? Iza, apabila tawaffathumul malaikah, para malaikat akan mewafatkan mereka, orang-orang tak beriman ni. Apa mereka buat? Yadribuna, mereka akan pukul wujuhahum, muka mereka. Wa adbarahum, dan adbar ni jamak, plural. Kalau satu dubur.
Kalau satu, dubur. Kalau banyak, adbar. Maknanya dalam tafsir ulama kata bila roh orang kafir nak dicabut, mereka akan pukul muka mereka dan lepas tu pukul belakang. Sebenarnya maksudnya ialah pukul satu badan lah, depan dan belakang. Kenapa pukul muka? Sebab muka ni lah berpaling daripada Islam. Kenapa pukul belakang? Sebab bila dia berpaling pada Islam, dia menghalakan belakangnya pada Islam, maka dipukul. Okey. Ada dalam surah tak payah buka, surah An-Nahl ayat 50, Allah cerita yang sama tapi itu lebih kepada orang kafir yang mati dibunuh dalam peperangan Badar. Kan mereka ada membantukan. Jadi mereka pukul dengan pedang muka-muka orang kafir termasuklah Abu Jahal. Bila pukul dengan pedang, mereka lari. Bila lari, punggung mereka nampak kan? Mereka pukul punggung pula. Itu gambaran bagaimana roh orang kafir dicabut, orang yang tak beriman. Ada satu hadis Nabi kata, bila roh orang beriman nak dicabut, mereka akan datang dengan muka yang putih berseri, pakaian putih, wangi, dan bawa kafan daripada syurga. Kemudian dia cakap pun lembut, ukhruji ayyatuha an-nafsu al-mutmainnah. Keluarlah wahai jiwa yang tenang. Maka roh orang beriman akan keluar seperti ni. Motor ni Nabi disebut macam kita tuang air ni, mudah aja keluar. Macam tu lah. Tak apa sikit lah. Okey. Kemudian roh tu diletak dalam kafan yang dibawa daripada syurga. Kemudian dibawa ke langit dan semua para malaikat mengalu-ngalukan roh orang beriman yang wanginya semerbak. Kalau kita beriman, insya-Allah semoga kita termasuk. Okey, orang kafir pula tengok Allah kata dalam bentuk ghamarat. Ghamarat ni kalau belajar bahasa Arab, mufrad ke jamak? Mufrad ke jamak? Jamak. Apa tanda jamak? Alif ta kan? Kalau satu ghamratun. Ghamratun. Kalau satu ghamratun, tapi Allah tak sebut ghamratun, Allah sebut ghamarat. Makna apa tu? Orang kafir, bukan ramai. Orang kafir ni dalam keseksaan yang banyak ketika menghadapi kematian. Apa dia? Mula-mula malaikat datang dalam keadaan muka yang hitam legam, dah menakutkan. Kemudian pakaian pula hitam legam. Kemudian bawa kafan pula daripada api neraka. Kemudian malaikat pula bercakap dengan kasar, ukhruji ayyatuha an-nafsul khabisah. Keluarlah wahai jiwa yang buruk. Kepada apa? Ila ghadabillah, kepada kemurkaan Allah. Ayat-ayat tu lagi menakutkan dia. Kemudian bila nak keluar tu, dia tak nak keluar. Sebab apa? Sebab dia tahu bila dia keluar ke mana? Jumpa Tuhan, dalam keadaan Tuhan murka pada dia. Dia tak nak keluar. Jadi menggolopor dalam badan. Maka malaikat kata, akhriju. Paksa roh kamu keluar. Kamu sendiri paksa roh kamu keluar. Jadi dia pun terpaksa keluar dalam keadaan ketakutan. Itu makna ghamarat. Boleh faham? Ada dua pendapat. Bila tu ghamaratil maut, ada dua. Satu masa nak mati, yang kedua masa dibangkitkan. Kalau masa nak mati, engkau melihat, Nabi nampak lihat tak bagaimana orang kafir menggolopor ketika mati? Nabi dapat lihat tak? Tak, mana boleh nampak. Kita nampak tak? Dia menggolopor apa semua, tak ada kan? Nampak biasa. Maka tara di sini, tara dengan hati. Kita bayangkan. Yang kedua, tara di sini ialah selepas kebangkitan. Kalau selepas kebangkitan, tara tu dengan mata sendiri kita akan nampak. Orang kafir menggolopor nak keluar daripada azab neraka. Okey. Ini penting. Ayat yang lepas Allah kata apa? Siapa yang beriman dengan akhirat, dia beriman dengan
Siapa yang beriman dengan akhirat, dia beriman dengan Al-Quran. Siapa yang tak beriman dengan Quran, sebenarnya dia tak akan beriman dengan, betul kan? Sebab tu dia duk lara semakin jauh daripada Islam. Sebab apa? Dia tak ada buat Al-Quran. Cerita-cerita akhirat ni mana ada? Mana dia dengar? Betul lah, kita dengar hari ni semakin pelik kan, orang permainkan Islam. Dia tak takut dah, secara terbuka. Kat mana? Taman Tun kan? Taman sini ya. Kat mana saya nak pergi tengok? Jalan Haji Rizal. Tapi dia kadang-kadang kalau kita perhatikan, kalau kita tadabbur apa yang berlaku tu, sebenarnya itu bagi isyarat sebenarnya bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 10 orang yang mempermainkan Islam. Sebenarnya mungkin ratusan ribu, dan bukan di tempat yang tertutup, tempat terbuka. Saya nak tanya, ramai tak orang pergi solat perempuan? Bila keluar dia buka aurat, ramai tak? Bukankah itu permainkan Islam? Permainkan Islam tak? Dia tutup bila dia rasa nak tutup dalam solat 10 minit. Lepas tu dia buka. Bukankah itu permainkan Tuhan? Allah suruh tutup dalam solat saja ke sepanjang masa? Bukankah itu permainkan Tuhan? Jadi kadang-kadang kita tak nampak tu. Yang kita nampak yang 2-3 orang tu. Tapi secara sedar, depan mata kita berlaku setiap hari orang permain Islam. Betul tak? Ramai lagi lah, banyak lagi. Okey, maka Allah kata hari ini tujzauna, kamu dibalas al-hun, azab yang hina. Bila ni dibalas azab yang hina ni? Bila ni? Di akhirat besok. Sebab tu ada 2 pendapat tadi. Yang kau lihat ni bila? Satu masa mati. Yang kedua? Dalil hari kebangkitan apa ada? Al-yaum. Al-yaum tu maksud hari kebangkitan. Hari ini kamu dia akan dibalas, iaitu ni. Orang-orang yang paling zalim akan dibalas dengan azab al-hun, azab yang hina. Apa maksud? Kenapa azab yang hina? Ulama kata balasan adalah sesuai dengan amalan seseorang. Amalan dekat dunia apa dia? Amalan dekat dia, dia menghina Allah, betul? Dia permainkan Allah. Maka di akhirat Allah balas dengan balasan yang sama, iaitu Allah bagi azab yang menghina dia. Ada tak azab yang paling hina, yang lebih hina daripada manusia dibakar sama taraf dengan batu? Ada lagi azab lebih hina daripada tu? Tak ada. Okey, al-hun dalam bahasa Arab, yang ni al-hun kan? Khabar apa? Khabar apa? Depan kan? Tapi kita jumpa dalam surah Al-Furqan, Allah sifat ibadur Rahman. Sifat ibadur Rahman yang pertama sekali. Siapa tahu? Apa perkataan tu? Wa ibadur Rahman allazina yamshu fil ardi yamshuna fil ardi haunan. Haunan, betul kan? Tengok bahasa Arab. Yang ni ha baris depan, ini ha baris atas, makna berbeza. Kalau yang ni hun, makna dia hina. Tapi kalau haunan, makna dia rendah diri, berjalan dengan tenang dan rendah diri. Ini sifat pertama hamba Allah, tak pernah sombong. Okey. Kemudian Allah kata apa? Azab yang hina bima kuntum, disebabkan apa yang kamu taquluna, kamu berkata ala Allah, ke atas Allah, ghairal haq, yang bukan benar. Bukan benar ni makna dia ialah yang tidak ada ilmu, tidak ada dalil. Lebih baik kita jawab wallahu alam daripada kita menjawab tanpa ilmu.
Wa kuntum, dan adalah kamu an ayatihi, terhadap ayat-ayatnya, tastakbirun. Apa makna tastakbirun? Sombong, takabur. Apa maksud sombong dengan ayat Allah ni? Macam mana boleh dikatakan sombong dengan ayat Allah? Ha? Macam mana tak hirau, macam mana tu? Macam yang kes yang komiti tu kan, dia kata dia hafaz tapi dia mempesertakan. Oh, itu untuk dia seorang, untuk kita. Dia baca tak amal. Ha? Dia baca tak amal. Dia baca tak amal, sombonglah. Kan? Sebab semua ayat Allah baik tak untuk kita. Bila kita tak nak beramal yang baik untuk kita, sombong tak dengan Tuhan. Macam orang buta nak lintas jalan, kita nak pimpin, dia kata tak nak. Sombong tak? Sombong. Ha? Bahkan kata Ibnu Ashur, termasuk sombong ialah sombong ani tadabbur. Sombong dia tak nak tadabbur, termasuk orang yang sombong. Kamu bila tak nak tadabbur, makna apa tu? Kamu tak nak faham ayat Allah. Bila tak nak faham, sombong tak dengan Tuhan? Sombong. 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 Ha? Tak. Dia macam ni. Malas ni benda yang mungkin tak penting. Malahlah nak pergi kota baru kan. Malahlah nak begitu. Benda tu mungkin tak wajib, mungkin tak penting. Tapi kalau benda yang sangat penting, bahkan dia merupakan roh kepada hati kita, mana boleh kita sombong dengan benda yang penting? Saya malahlah nak ambil SPM, saya malahlah pergi kerja. Boleh tak? Saya malahlah makan. Tak biarkan lah. Ha. Benda merupakan roh kehidupan kita, mana kita boleh sombong? Okey. Yang ni hamba tak sedar. Sombong yang paling sombong ialah sombong tak nak faham ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu lagi, satu lagi apa dia? Bodoh sombong. Bodoh sombong apa dia? Tak tanya. Tak tanya, tak usah. Bodoh sombong ni, satu dia tak tahu, yang kedua dia tak rasa dia bodoh. Jadi orang yang tak nak belajar ni sebenar, dia ada dua tu. Satu, dia rasa dia bodoh, dia tak tahu, tapi sebab tertipu dengan dunia, tak sempat masa. Ustaz faham Ustaz. Sombong kerana dia rasa tak penting. Yalah, benda ni penting. Mana boleh sombong dengan benda yang penting? Macam sombong nak makan dah. Dia rasa tak penting lah, dia tak buat. Ya, betul. Sombong lah. Kita kalau apa ni, kalau saya kata saya tak nak buka lah telefon hari ni, sombong ke tak? Malah lah nak buka telefon hari ni, sombong ke tak? Tak sombong kan? Tapi kalau saya kata saya malah lah baca Quran hari ni, sombong ke malas? Sombong dan malas. Sombong dan malas. Sebab ayat Allah, setiap ayat ada 10 pahala, setiap huruf kan? Lepas tu memberi hidayat pada kita. Tiba-tiba kita tak nak yang terbaik, kita memang bodoh sombong. Okey, cukup lah. Nabi bagi definisi sombong. Nabi kata, la tadkhul al-jannah man kana fi qalbi misqala zarratin min kibrin. Tak mungkin akan masuk syurga sesiapa yang dalam hatinya sebesar zarah sombong. Jadi Abu Bakar tanyalah, dia pakai kasut cantik kan, adakah itu sombong? Nabi kata tak. Orang macam Abu Bakar tak sombong. Habis sombong apa dia? Apa definisi sombong? Dua. Saya dah beritahu kan? Tak tulis. Dah beritahu. Bila tak tulis lupa. Bila lupa dia kata tak kan? Definisi sombong, al-kibru
batarul haq, ini hadis sahih. Sombong pertama ialah batarul haq. Batarul haq mana apa? Menolak al-haq, kebenaran. Dia tahu benda tu benar, dia masih tak nak terima, sombong. Dia tahu dah sunnah Nabi yang terbaik, dia tak nak buat juga, sombong. Yang kedua, ghamtun nas. Ghamtun nas, suka merendahkan orang, suka mempelekehkan orang. Kamu ni apa ada, baru belajar je nak komplain kan. Jadi siapa ada dua ni ataupun salah satu, dia adalah orang yang sombong, yang tak boleh masuk syurga. Ada? Ha? Yang rasa dia nak belajar sikit, dia pandai lah guna sana. Lepas tu dia tak datang dah kelas. Macam mana Ustaz? Dia cakap dengan dia pun dia rasa dia bohong. Tak, saya nak tanya, adakah semestinya orang belajar tadabbur mesti dapat hidayah Allah? Tak. Dia semua bergantung pada apa? Innamal a'malu binniyat. Kalau kita betul-betul datang ikhlas nak cari hidayah, kita tak akan sombong. Maka semakin kita faham, semakin kita rendah diri, semakin kita rasa jahil. Tapi kalau datang saja nak penuh masa kosong sebab kawan ajak, dia tak akan mengubah apa-apalah. Itu yang sombong tu. Macam ahli kitab lah. Ahli kitab dipanggil ahli kitab, mereka faham tak kitab mereka? Tapi sombong tak? Tak nak terima Al-Quran, tak nak tolak tolak Nabi Muhammad, sombong tak? Dalam masa sama dia mengaku dia tadabbur kitab Taurat. Bukan setakat tadabbur, dia ubah lagi kitab tu. Zaman tu maknanya kalau ahli kitab tu masuk neraka jugalah Ustaz. Ayalah. Sebab tidak berpindah pada Islam. Jadi kalau konteks yang Abang katanya, kalau pakai kasut cantik ni, Nabi kata bukan sombong. So maksudnya Kasut harga berapa tu? okey, bukan. Maksudnya persepsi orang tidak mendefinisikan sombong kepada kita lah. Contohnya saya tengok ustaz ni pakai smart ke apa kan, saya cakap hati, belagaknya, sombongnya ustaz. Itu tak menjadikan definisi sombong tu untuk ustaz, betul tak? Tak, itu bersangka buruk pada ustaz. Berdosa tu. Ya. So maknanya Dia macam ni, kalau kita pakai pakaian yang cantik, indah dan tak mahal sangat, itu bukan sombong. Sebab apa? Innallaha jamil. Allah tu indah dan Allah suka benda yang indah. Tapi kalau pakai kasut harga berapa dah? 4,000 dah kata. Dah ada yang 40,000 kan? 40,000 katalah dia pakai kasut 40,000 dengan kemampuan dia. Habis dia mampu saya. Tak, cerita dia beli dah dengan kemampuan dia. Tak, saya nak tanya, duit sebenarnya bila kat tangan kita, adakah dia sepenuhnya hak milik kita? Tak. Hak siapa? Allah. Duit adalah amanah, anak adalah amanah. Jadi Allah bagi duit nak uji kita, ke mana kita belanjakan. Sebab tu setiap orang bila dibangkit pada akhirat besok, kakinya tak akan bergerak kecuali Allah tanya 4 soalan. Salah satu soalan pada duit tu, dari mana kamu dapat? Siapa yang bagi? Yang kedua, ke mana kamu gunakan duit tu? Semua akan ditanya walaupun 1 sen. Nak beli mahal silakan, tapi bersedialah untuk menjawab. Faman ya'mal misqala zarratin, sebesar zarah pun Allah katanya, sebesar kasut. Dia suka alasan. Dia mampu, saya mampu. Silakan. Nanti jawab besok. Okey. Ada soalan?
Saya ulang sekali lagi, siapa yang tak nak tadabbur Al-Quran, tak kira dengan siapa, dia sebenarnya sombong yang paling sombong, iaitu sombong dengan Tuhan. Yang kedua, siapa yang tak nak ikut sunnah Nabi, dia sombong. Yang kedua paling teruk, iaitu sombong dengan Rasulullah. Sebenarnya sombong dengan Rasulullah bermakna sombong dengan, sebab wama yantiqu anil hawa, Nabi tak pernah bercakap kecuali wahyu. Macam mana kamu sombong? Yang Nabi buat je lah, yang Nabi tinggal lah. Apa banyak, apa songeh ni? Ha? Ya, betul. Betul. Nak buat rumah 3 segi ke, bulat ke, 1 tiang ke, buat je lah. Tak masalah. Tapi buat ibadat jangan. Jangan tambah. Itu yang soal dah. Janggut ibadat. Janggut ibadat. Ha? Ustaz cakap kan, jadi sebab itulah sebab tu dia cakap ada yang janggut tu ada pakaian dia Tak. Kita nak tahu ibadat ataupun tak, tengok ada dalil ke tak. Janggut ni ada dalil tak? Banyak dalil-dalil sahih. Nabi kata simpan janggut, jangan cukur, jangan potong. Jadi kalau ada dalil, Ya. itu adalah ibadat. Ya. That's how kita Ya. differentiate. Pasal dunia ada Nabi larang jangan buat rumah kecuali 4 segi je. Tak ada. Pasal ada orang cakap saya tu, kalau macam tu nak ikut Nabi, orang naiklah unta. Itu hujah bodoh. Itu hujah bodoh. Ha? Itu bukan Ustaz. Jadi maknanya dia cakap macam ikut kalau nak follow everything then naiklah yang Ustaz. Itu mana ada dalil kita kena naik unta kan? Tak, naik unta ibadat ke? Itu urusan dunia. Dia panggil apa? Wasilah, cara untuk menunaikan ibadat. Jadi unta tu, dengan unta kita boleh sampai ke masjid kan? Jadi dia bukan masuk ibadat, dia panggil wasilah, cara. Dan kenapa Nabi tak naik kereta? Sebab kereta mana ada protong masa tu. Jadi kalau benda yang ada pada zaman Nabi, Nabi pertama akan guna telefon. Nabi pakai tak? Ha? Nabi pakai iPhone ke Vivo? Ha? Wow. Nabi tak pakai bukan sebab benda tu bid'ah, tapi sebab benda tu belum ada. Tapi ibadat yang Nabi tak buat, tapi orang kita buat sekarang, masa zaman Nabi, Nabi boleh buat tak? Boleh, tapi Nabi tak buat. Yang tu bid'ah. Dua benda yang berbeza. Nabi minum air pakai gelas kaca ke gelas apa? Tak kaca kan? Tak ada kaca. Jadi kita minum gelas kaca ni bid'ah ke tak? Tak, sebab ini bukan ibadat. Ibadat apa dia? Pegang tangan kanan. Nak minum baca bismillah. Sudah minum? Itu ibadat. Itu ibadat. Minum, Ustaz dah lalang tu. Dah minum dah, tinggal separuh. Saya tengah tunggu Ustaz minum. Sebab saya dah Tak ada satu lagi yang tak nak ke? sebab saya dah hasil botol saya tu. Satu lagi yang Ustaz ni bila dia explain, dia cakap ada yang tak ikut perkembangan masa itu juga. Maknanya macam sebagai contohnya, kalau dulu kan orang perempuan tak pakai seluar. Jadi kan tak dibenarkan, tak dibenarkan perempuan berpakaian seperti lelaki. Tapi sekarang kan macam dah biasa pakaian macam perempuan tu berseluar. Jadi dibolehkan. Tak, dia pakaian wanita berseluar adakah mesti sama seperti lelaki? Tak. Orang Pakistan, perempuan pakai seluar, memang pakaian dia seluar, perempuan kan? Tapi adakah sama dengan lelaki? Tak. Seluar tapi berbunga-bunga kan? Perempuan lah. Okey, kita baca sikit buku hadis. Kita hadis yang ke Abu Abbas. hadis ke berapa? Kat buku 10. Abu Abbas. Ah.
Okey, qala al-musannif rahimahullah. Hadis yang ke-10 An Abi al-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulullah SAW fima yarwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik wa man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 10 hasanat ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Hadis muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah SAW, iaitu berkenaan dengan hadis kursi, diriwayatkan daripada Tuhannya. Mana hadis kursi lah. Okey, Allah berkata sesungguhnya Allah kataba, Allah telah menulis hasanat, kebaikan-kebaikan dan sayyiat. Apa maksud Allah tulis ni? Ada dua bentuk. Pertama, Allah tulis di Lauh Mahfuz. Sejak bila ni? Ni, kita duduk dalam kelas ni sehingga saat ni, dan cara kita duduk bersemua, hati-hati kita semua, Allah dah tulis tak? Bila? Sebelum Allah cipta langit dan bumi 50,000 tahun. Itu tulisan yang pertama, belum berlaku. Tulisan kedua, bila kita datang kelas, maka akan dicatat perbuatan kita. Itu penulisan yang kedua. Yang paling yang betul-betul dikira yang mana? Yang kedua ni, setelah buat. Yang pertama tak ada kesan apa-apa sebab kita belum buat. Sebab itulah pentingnya kita betulkan niat kita. Datang ke sini pastikan. Sebab mereka akan tulis berdasarkan niat kita datang untuk apa. Okey. Kemudian semua bayyana zalik. Kemudian Nabi menjelaskan yang demikian. Macam mana hasanat dan sayyiat. Faman hamma bihasanatin. Siapa yang, dia terjemah apa tu? Siapa yang berniat ataupun berazam untuk melakukan hasanah, kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak lakukan, Allah tulis apa? Satu kebaikan. Buat ke tak? Kenapa? Kenapa tulis? Tak ada amalan pun. Kenapa Allah tulis? Niat tu adalah juga dalam bentuk amalan. Tapi yang macam mana ni? Yang betul-betul niat dan berazam nak buat. Contohlah, dia nak datang kelas, tiba-tiba kereta terhidup. Tak datang kelas, dapat tak pahala datang kelas? Dapat. Tapi kalau tiap-tiap minggu memang kereta dia terhidup, dapat pahala tak? Tak. Dia nak sedekah kan, dia keluar, masuk duit dalam poket, tiba-tiba pergi Maidan, terlupa, tengok duit habis. Yang dia nak sedekah pun habis. Dapat tak pahala sedekah? Dapat. Tapi jangan buat selalu macam tu. Faham tak? Tengok, ada tak mana-mana syarikat yang dengan niat macam tu dapat gaji? Ada tak? Kalau kerja dengan saya, kalau niat nak datang office tapi tak jadi datang, saya bagi gaji. Ada syarikat macam tu? Kalau ada syarikat tu, bankrupt lah, semua nak bekerja dengan. Subhanallah, itulah Islam. Tapi tak ramai yang berminat dengan syarikat Islam ni. Dengan niat dapat pahala. Itu belum amal lagi tu. Kemudian dia kalau sekali-sekala tu daripada syaitan, tapi kalau selalu lupa memang penyakit. Dia tak hari lupa nak sedekah kan, dia penyakit, kena pergi cek. Okey, kemudian satu kebaikan, dan kita kena ingat satu kebaikan di sisi Allah sama tak satu kebaikan di sisi manusia? Tak sama. Oh, jadi tak tahulah berapa. Oh, tak tahu.
Sebab dekat sini Sebab kita nak tahu hebatnya balasan Allah, kita tengok apa? Tak. Tengok siapa yang nak bagi tu. Siapa yang nak bagi. Kalau ketua kampung bagi, kecil. Kalau OIB bagi, besar sikit. Kalau MB, kalau Sultan, jadi bilangan lagi besar. ini bukan mengikut bilangan akal manusia lah. Walaupun dia tulis sini, sekiranya disempurnakan, mana niat dan perbuatan tu disempurnakan, akan mendapat balasan di antara 10 hingga 700. Tapi bilangan yang kita dah pergi. Kita tak pergi lagi. Tak sampai ke? saya nak fahamkan yang sebab saya nak faham Advan Okey. Saya ingat satu-satu lah. Macam Ustaz, tak. Ustaz selalu bagi perbandingan solat seorang dapat 1,000 gaji contoh kan. Solat berjemaah dapat 27,000. So dalam pemikiran saya macam matematik manusia lah. Macam mana? Macam matematik nilai dia. Tak. Mana sama? Yang dapat solat Jumaat 27 tak mesti 27. Semua tu bergantung pada apa? Keikhlasan. Kadang-kadang dapat 2, kadang-kadang dapat 25. Tapi nilai dia tu bukan nilai yang 20, 22, 1 tu lah. Nilai dia pada Allah punya nilaian lah. Oh, okey. Takkanlah Tuhan nak bagi sama dengan manusia bagi. Kan? Ini Tuhan Rabbul Alamin. Okey. Kemudian wa in hamma biha, wa in hamma, sekiranya dia ingin melakukannya, kemudian fa'amilaha, dia pun betul-betul buat. Ditulis 10 kebaikan hingga 700 sehingga berlipat ganda. Subhanallah. Kalau buat contoh kita niat datang kelas, niat baik, kemudian datang, betul-betul datang, berapa pahala ni? Mungkin 700, mungkin 800, mungkin 8,000, mungkin 10,000. Okay. Kadang-kadang bila nak menerangkan kepada anak, kita beritahu satu kebaikan Allah akan bagi dalam 10 ke 700 tu, pada pemikiran diorang, macam saya tadi lah, diorang akan nampak nilaian tu 10, 700 kan? Tapi pada sisi Allah 10 tu tak sama dengan yang kita faham. Dia senang, simple je. Kaedah dia tengok siapa yang bagi. Kalau ketua kampung bagi, agak-agak kasut ketua kampung bagi tu harga berapa? RM50 kan? Kalau MB bagi, agak-agak kasut apa? 200. 2,000 lah. Atas lagi bagi? Kan ada cerita kan? Ada. Kan? Biasalah. Itu kalau sultan. Kalau Allah bagi, sebab itulah bila Allah bagi syurga, bukan 10 tahun, bukan 10 juta tahun, tapi sebab Tuhan Maha berkuasa. Sebab itulah bodoh orang yang tahu kelebihan beramal, ada hadis sahih, dia tak nak buat. Bodoh. Kejut saya ingat. Bodoh. Kejut bodoh terus saya. Siapa terasa dia makan cili ya. Okey, kemudian wa in hamma bisayyi'ah, sekiranya dia nak ingin melakukan kejahatan tapi dia tak buat, Allah tulis apa? Satu pahala. Tapi bersyarat ni, bersyarat bila dia dapat pahala dengan niat nak buat jahat tapi tak jadi, bila dia dapat pahala? Tak, bukan mestinya tak buat. Macam ni, dia nak pergi mencuri, dan niat kan, tiba-tiba tengok, ya Allah, aku dah umur 70, kalau mati macam mana ni? Tak jadi, dapat satu pahala. Okey? Tapi kalau dia nak pergi mencuri, malam tu hujan lebat, tak jadi pergi, dapat apa? Dosa satu. Tengok sebab apa dia tinggal. Sebab apa dia tinggal? Ya. Kalau dia tinggal kerana takut pada Allah, dapat satu pahala. Dia nak mengompakkan dengan kawan dia, tak terkeluar. Kenapa ni? Saya takut mati sekarang. Dapat satu pahala. Tapi kalau nak mengumpat, tengok mulut dia sakit, tak boleh mengumpat lah pula. Dapat apa? Dapat apa? Dosa. Dapat dosa. Okey, wa in hamma,
Sekiranya dia bercita-cita nak lakukan keburukan, lalu dia lakukan. Berapa? Subhanallah. Ini menunjukkan apa ni? Rahmat Allah. Cuba bayangkan kalau satu kebaikan kita buat Allah bagi 700, kalau satu kejahatan Allah bagi 700 juga dosa, apa jadi? Bankrupt, masuk neraka. Betul? Ustaz, kalau budak-budak tanya, okey, tapi pahala tu, kita nak jawab. Pahala tu bagi dia duit. Dia macam ni. Kalau kat dunia benda yang paling penting dan paling bermanfaat duit, betul tak? Tak ada duit semua tak boleh buat. Okey? Bila mati je, RM tak ada guna, USD dollar tak ada guna. Bila mati je yang berguna ialah duit pahala. Pahala tu adalah duit. Kalau duit untuk kat dunia, pahala duit untuk di akhirat. Jadi siapa yang nak kaya di akhirat, perbanyakkan pahala. Okey. Currency akhirat lah. Currency akhirat dalam Ya. Habis Oh, hadis ni panjang ni. Hadis seterusnya panjang. Dan kisah ni pun kisah kita biasa dengar ni. Kisah 3 orang kan? 3 orang pemuda dalam gua. Semua tahu kan? Semua tahu. Mana 3 orang? Ini bertawasul tu kan? Tawasul dengan amal soleh. Secara ringkasnya 3 orang pemuda dia berjalan dan penat letih, dia masuk gua nak berehat. Bila masuk gua aja, batu tertutup depan pintu gua, tak boleh nak keluar. Siapa yang tutup? Allah Maha berkuasa. Kemudian 3 orang ni berkata, kita takkan dapat keluar kecuali kita berdoa pada Allah dengan bertawassul dengan amalan soleh kita. Jadi masing-masing berdoa. Yang pertama, suka buat baik pada mak bapak dia kan. Dia ada kambing, dia perah susu tu. Bila perah susu, dia bawa balik, dia tak akan bagi pada anak, pada isteri, pada hamba dia, kecuali dia bagi minum dulu pada mak bapak dia. Sampai satu masa tu, kambing dia bawa pergi dalam tempat yang jauh, jadi menyebabkan dia balik lambat. Bila balik lambat, dia bawa susu tu, mak bapak dia dah tidur. Anak dia menangis nak susu, dia tak bagi. Dia pegang je kat tangan, sampailah pagi besok, mak bapak dia sedar, dia bagi mak bapak dia minum dulu, lepas tu baru bagi anak. Jadi dia kata, wahai Tuhan, kalau aku lakukan ini ikhlas kerana Allah, bukakan pintu gua, terbuka sikit. Jadi pengajaran di situ apa dah? Buat baik pada mak bapak. Tapi kita buat baik tapi tak sampai tak tu kan. Kita kalau makan ada hidang, mak bapak lambat, kita makan dulu ke tunggu? Mak ni lambat lah kan? Saya makan dulu Kalau makan dulu jangan bertawassul dengan amalan tu Ustaz, bertawassul ni hanya boleh digunakan dalam keadaan emergency ke, ataupun sebenarnya boleh je kita gunakan? Tak perlu pun dalam keadaan macam tak, bila kita terdesak lah. Kalau tak terdesak, kenapa nak tawassul? Relax lah kan. Okey, yang kedua apa dia? Seorang pemuda dia ada sepupu perempuan cantik dan dia sangat suka. Dia ajak berzina tapi perempuan tu tak nak. Tiba-tiba sepupu dia perempuan tu dia tipu masalah, kesepitan duit. Dia pun perlukan duit dan kebetulan lelaki ni banyak duit. Jadi lelaki ni kata, kalau nak duit boleh, tapi berzina dengan aku. Jadi perempuan ni okeylah, sebab dia pun terdesakkan walaupun benda tu sebenarnya salah. Bila dah betul-betul nak berzina dah, lelaki tu atas perempuan ni kita cakap apa? Ittaqillah. 2 patah aja, takutlah pada Allah. Jangan kamu rusakkan hubungan ni kecuali dengan cincin, iaitu dengan perkahwinan. Dengan perkataan ittaqillah, terus dia bangun. Dan sebelum tu dia bagi 120 dinar kepada perempuan yang perlukan duit kan. Dia kata, ambil lah, tak payah bayar. Kan?
Dengan amalan tu dia berdoa pada Tuhan, wahai Tuhan, kalau amalan aku ikhlas kerana Engkau, maka bukalah pintu gua, terbuka sikit. Mana amalan tu ikhlas lah tu. Tengok kalau amalan kita ikhlas, Allah dah bantu kita bila lagi? Masa kat dunia lagi. Tengok Batu ulama kata kadang-kadang Allah nak bagi kelebihan pada kita dengan cara apa? Bukan dengan bangun malam, bukan dengan pergi umrah berkali-kali, tapi Allah buka maksiat depan mata kita, orang tak ada. Kalau kita boleh lawan, aku takut pada Allah, hebat. Kalau depan orang ni semua mengaku, ustaz saya tak akan buat lah, itu tak dikira langsung. Bila yang dikira? Bila betul-betul kita berdepan dengan maksiat dan orang tak ada, itu ada nilai dah. Okey, yang ketiga, seorang pekerja majikan, pekerja dia ramai, semua dah ambil gaji dia kecuali seorang dah belah awal, jadi gaji dia tak sempat ambil. Apa majikan dia buat ni? Dia berkesimpulan, dia labur. Dia buka satu perniagaan, kambing, unta, lembu dan sebagainya sampai besar. Kemudian orang yang tak sempat ambil gaji tu datang minta balik. Bos, bagi gaji saya dulu yang saya tak sempat ambil. Bos dia kata apa? Tu, semua kandang kambing, unta, lembu, semua tu kamu punya, ambil semua. Pekerja dia kata apa? Jangan permainkan saya, gaji saya sikit je, jangan permainkan. Dia kata sebenarnya itulah gaji kamu, aku laburkan besar. Dan dia ambil semua sekali, dia tak tinggal seekor pun, walaupun anak kambing. Patut tak kawan tu penat melaburkan duit dia, ambil semua sekali? Paling kurang bagilah sikit kan. Ini sebab tuan dah laburkan duit saya, tuan penat saya bagilah 10 ekor unta kan. Patut tak dia ambil semua? Kenapa dia ambil semua? Kak, sebenarnya Allah nak uji majikan ni ikhlas kerana Allah ataupun kerana ada kepentingan. Kalau kamu kata tinggallah 2 ekor, ada kepentingan, nampak tak? Betul-betul ikhlas, ambil semua, ambil lah, aku buat kerana Allah. Faham tak? Oh, susah tu. Aku buat kerana Allah dan Allah balas tak? Dan balasan Allah dengan bayaran 3 ekor kambing boleh dinilai tak? Kadang-kadang Allah uji macam tu kan. Orang simpan duit kat kita kan, lama, banyak pula tu, lepas tu orang nak ambil. Saya tak tahulah, kena tanya majlis fatwa. Nanti saya cakap tanpa ilmu. Cuma dari segi logiknya, dia macam bercanggah dengan cara Islam. Sebab dia mengajar manusia supaya malah bekerja, kan? Atas angin. Islam cukup anti kepada kerja atas angin, dapat duit atas angin, relax kat rumah je. Jadi akhirnya ramai yang malah bekerja, akhirnya banyak terbantu pembangunan. Wallahualam, pada pandangan saya lah. Abu Bakar bekerja tak? Bekerja. Semua sahabat bekerja. Okey, pengajaran daripada kisah ni, wajib kita berbuat baik pada mak bapak. Dan bukan setakat itu, wajib dahulukan mak bapak dalam apa saja sekalipun. Yang kedua, wajib menjaga maruah dan nafsu daripada terjebak dalam perkara yang haram. Khususnya ketika berseorangan. Wajib menjaga maruah dan nafsu daripada terjebak dalam perkara yang haram.
khususnya ketika berseorangan. Yang ketiga, wajib menjaga amanah dan memberi haknya kepada mereka yang berhak. Yang keempat, Allah Maha berkuasa menutup pintu gua dengan batu yang besar dan membukanya kembali. Kalau manusia boleh tak angkat batu tu? Jadi yang penting ialah kita bertawakal kepada Allah. Dan yang keempat, yang kelima, Allah Maha mendengar doa hamba-hambanya yang ikhlas. Okey, cukup. Ada soalan? Untuk pelajar online, malam ni tak ada kelas. Malam ni tak ada kelas. InsyaAllah kita jumpa hari Isnin pagi. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم